Assalamualaikum, selamat malam, salam Ibu Pertiwiku sayang. Bersama dengan saya malam ini Syahrin Yusri dan juga rakan setugas saya Profesor Awang Azman Awang Pawi bersiaran dalam rancangan Randau sekali lagi 8.30 malam hari ini. Dan untuk maklumat, hari ini kami bersiaran bukan di studio di TBS ni tetapi melalui StreamYard. Ini antara satu teknologi yang kita guna pakailah sekarang untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang jauh. Prof pun masih berada jauh di Kuala Lumpur. Apa khabar Prof? Ya, ya. Betul, baik. Alhamdulillah, Syahrin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita. Jadi tamu kita tu pun orang Sarawak sebenarnya. Jadi saya pun pakai gunakan bahasa Sarawak ke bahasa Melayu baku dan sebagainya. Jadi bersama dengan Encik Abang Iskandar Abang Muaz, merupakan Presiden Suara Petroleum Group. Apa khabar Encik Iskandar? Sihat kita di Semenanjung juga nak? Alhamdulillah di Melaya tu. Di Melaya. Okey. Jadi yang itu kami tiga akan berdiskusi, berandau lah. Okey, bila cakap pasal program randau tu kita bersembang-sembang sikit tentang pengalaman Encik Iskandar dalam bidang minyak dan gas. Dan juga mungkin kelak penonton di akhir rancangan ingin mengetahui macam ni kalau seseorang itu yang ingin bekerja dalam bidang ini dan apa kriteria dia, macam mana kita nak memohon dan sebagainya. Mungkin Encik Iskandar boleh ceritakan sedikit nanti. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama kita. Encik Iskandar, boleh ceritakan sikit pengalaman awal Encik Iskandar dalam dunia gas dan minyak ni. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasihlah kerana menjemput saya. Walaupun jauh tapi kita tak dekat di hati kata bang. Ya. Jadi saya mula berkecimpung kata orang dalam oil and gas tu, minyak dan gas bila saya bekerja dengan Sarawak Shell di Miri pada tahun 89. Okey. So dari 89 ke 99, 10 tahun saya duduk di Miri. Mula-mula start sebagai accountant aja lah kata orang. At the end 10 tahunnya saya jadi Head of Finance Services untuk Sarawak Shell. Dan alhamdulillah lepasnya saya dapat peluang untuk cross posting kata orang, bekerja di luar negeri dan saya memilih untuk bekerja di Saudi Petroleum Petrochemical di Jubail, Saudi Arabia selama 3 tahun. Mula-mula tak 10 tahun di Miri dalam bidang upstream. Kelak kita explain upstream ya. Tapi di Jubail, Saudi Arabia saya bekerja di petrochemical, iaitu downstream lah. Ya. Jadi selepasnya saya dipanggil balik untuk di seconded di Petronas selama 3 tahun lagi di KLCC. Jadi seluruhannya 15 tahun lah dengan Shell. Lepasnya saya keluar daripada Shell, bekerja untuk usahawan Malaysia yang berkecimpung dalam oil and gas tetapi di luar negara. Saya bersama dengan Usaha Tegas, ada office di KL, Jakarta, Sydney dan kelak kita cerita lebih lagi Addis Ababa, Ethiopia. Jauh ya? Jauh ya. Jauh ya. Selepas 4 tahun dengannya saya berpindah lagi dengan seorang lagi usahawan Malaysia. Nya ada operasi minyak dan gas di negara Iran. So 11 tahun saya di Iran. Jadi lebih 30 tahun lah dalam oil and gas tu. Upstream, midstream, downstream. Semua sudah saya kerjakan lah. Jadi panjang lah cerita, kelak kita cerita lagi. Panjang pengalamannya. Okey, Prof. 30 tahun. Nampaknya Prof, orang kita tu, orang Sarawak kita tu, orang Kuching tu, kita ada orang yang betul-betul pengalaman lebih 30 tahun dan boleh bercakap tentang dunia oil and gas ni. Jadi mungkin Prof, sebelum kita nanya apa lebih lanjut tentang apa yang dibuat oleh Cik Iskandar tu, Prof mungkin ada sikit soalan nak tanya. Silakan Prof. Okey, sebelumnya saya ucap tahniah kepada Cik Abang Iskandar ni, orang hebat kita, low profile tapi orang hebat, berpengalaman dekat Iran, dekat Addis Ababa, macam-macam lagi ya. Tapi kita nak balik kepada soalan asas sebelum cerita benda yang pengalaman hebat ya. Kita jawab kepada asas kepada penonton kita di rumah. Maknanya mungkin kita boleh terangkan sedikit apanya upstream, midstream, downstream untuk melihatkan berapa luasnya industri itu. Silakan Cik Abang Iskandar. Terima kasih Prof. Saya sebelum kita masuk ke upstream, downstream dan sebagainya, kita beralih sikit dulu ke asal usul
minyak tu. Sejarahnya. Sejarahnya atau geningnya terjadi tu ada sikit kita share view graph tu. Sebenarnya benda tu bukan terjadi hari Maret. Mungkin kita nanam pokok kelapa sawit mungkin 10 tahun yang lepas. Minyak dan gas tu 300 ke 400 milion tahun yang dolok. Benda-benda kehidupan pada masa lain dunia waktu kan. Oleh kerana ada dua igit benda, pressure dengan temperature. Bila dunia tu bergolah kata orang, berubah, benda tu tertekan masuk ke dalam tanah, di bawah tanah. Akhirnya berjuta-juta tahun di antara lapisan minyak, lapisan pasir dan batu-batu terjadilah minyak dan gas. Jadi benda tu susah. Bukannya kata orang Maret lalu jadi itu kita nyucok nak keluar. Jadi oleh kerana benda tu apa kata orang sesuatu yang makan masa yang panjang dalam kita terpaksa melihat bidang tu satu bidang yang luas. Yalah cerita kita upstream, midstream, downstream. Upstream tu kata orang ambil senanglah, cari dan gali. Yang cari minyak di sini kayak bila dijumpa digalinya. So kata orang cari gali. Upstream. Kadang-kadang di laut, kadang-kadang di darat. Kita di Sarawak tu di darat ada lagi lah, Maret di Miri ada. Tapi mungkin tak pergi ke Belait, Kuala Belait ada lagi masih onshore. Tapi kita kena itu di luar pantai. Jadi bila sudah dijumpa minyak di luar pantai contohnya, gini kita nak ngembaknya ke darat. Kita pakai pipe kah, kita pakai kapal kah, kita nak kah lentong kah, midstreamnya. Pengangkutan lah, lebih pada pengangkutan. Dan setelah benda sampai ke darat, apa nak diolah kita? Kita refinery kata orang kilang minyak, jadi molah minyak. Di Bintulu jadi kilang LNG gas dan sebagainya. Barulahnya jadi masuk dalam enjin kita, tong gas kita di rumah. Downstream. So ringkasnya upstream, midstream, downstream. Tapi kita mesti ingatlah benda tu integrated kata orang. Apa terjadi di upstream akan efek apa di downstream. Mun saya ada di upstream, saya adalah di downstream. Mun saya ada downstream, saya adalah upstream. So situ yang satu yang saya nak kongsi dengan orang tu, bila nangga oil and gas tu kita patut nangganya integrated process. Satu, dua, total value chain-nya. Kerana benda tu mahal benda tu. Investment yang besar. So sikit-sikit lah kita. Alright, satu penjelasan yang amat baik, ringkas sebenarnya apa kita dah tahu macam apa upstream, apa midstream, apa downstream. Kata orangnya produk huluan dan hiliran, bahasa Melayunya. Apapun kelak kita akan kembali selepas kenapa kita akan bercakap lebih tentang bagaimana kita ingin bekerja dalam bidang ni. Kita cakap sikit tentang kerjaya sedikit untuk menarik minat golongan muda, golongan milenial ini supaya mereka mengetahui tentang kriteria yang diperlukan dalam bidang ini. Kita kembali selepas ini bersama dengan Prof dengan Cik Iskandar lagi. Kembali dalam rancangan Randau, masih lagi bersama dengan saya Channel Industri Prof Awang Azman dan juga tetamu kita khas yang kita bawakan dari Kuala Lumpur, iaitu Encik Abang Iskandar bercakap tentang pengalaman beliau dalam bidang oil and gas. Dan soalan yang seperti mana yang saya katakan tadi, saya ingin bertanya sedikit tentang pengalaman yang ada pada Encik Abang Iskandar ni selama 15 tahun memberikan impak dalam kerjaya yang dicempuri. Jadi ini mungkin boleh menjadi inspirasi kepada golongan muda khususnya Encik Iskandar. Silakan. Terima kasih. 15 tahun saya di Shell. Shell adalah sebuah syarikat oil and gas international dan juga integrated. Integrated berarti ada upstream, midstream dan downstream. Saya bersyukurlah kerana bertuah dapat memulakan kerjaya saya dengan syarikat multinational. Mengapa saya kata begitu? Kerana ada 5 faktor saya akan kongsi satu-satu. Untuk syarikat international oil and gas ni, satu
kriterianya ialah dia mempunyai proses dan prosedur yang kata orang canggih. Ya. Jadi integriti dan governance yang nang sentiasa ambil tahu hal ya. Okay. Ya. Nombor dua, dia invest in staff knowledge, education of staff. Nak pergi seminarnya, ada training center dan sebagainya. Dia si loket nak ya ilmu, berkongsi ilmu kepada pekerjanya. Nombor tiga, yang tu satu yang mungkin banyak orang si dapat apa kata orang experience is dalam Shell, your career is in your hand, kata orang. Di dalam tangan sendiri. Kita milih apa yang kita mau ceburi dalam bidang kerjaya. So ada pilihan. Ya. Nombor empat, diversity. Sebenarnya daripada berbilang kaum, berbilang bangsa, orang putih, orang si putih pun ada, merah dan sebagainya. So kita bekerja dengan bermacam kaum dan bangsa. Dan nombor lima, safety. Dalam Shell contohnya, kalau ada benda yang si betul, pekerja yang paling bawah boleh madah stop work kerana it is safety hazard. So ialah diterapkan di dalam minda pekerjanya. So it is, kalaulah orang-orang nak start in the business, saya kalau ada pilihan masuklah multinational. Kerana ia akan membina patut foundation kepada kerjaya dalam bidang oil and gas. Ya. Tapi mesti profesor nanya, kena 15 tahun kat saya berhenti. Mesti ada sebab juga, betul? Mesti ada sebabnya. Okay. Jadi macam betul lah. Kadang bila kita dah lama kerja, kita akan nanya kepada kita diri pun nak, saya kerja untuk siapa? Bila ada soalan macam ya, kita akan mencari dalam apa kata minda kita, why am I here? Dia memanglah kadang ada offer-offer bagus, tapi soalan yang kita nak jawab pada kita sendiri pun is what do I want? Ya. Okay, alright, Prof. Silakan, Prof. Okey, ini lain sikit lah. Belum saya masuk soalan saya, apa cabaran untuk industri minyak dan gas ini? Dia soalan bagus, Prof. Kerana bertahun-tahun orang madah sunset industri, ya. 10 tahun tahun 86 pergolakan minyak rendah, orang madah habis, tak ada lagi oil and gas tu. Tapi dia bangkit lagi. In fact kini tu dalam masa kita terdekat kini tu, saya percaya dia akan hidup kembali. Kerana kini tu contohnya harga minyak naik lagi dah. Harga orang madah habis kita. Mana sidak nak apa kata nak masuk memindang pun kita kerja oil and gas, sibuk je. Takut saya ada kerja lagi lah. Takut saya ada kerja. So saya share tahun 2020 US Energy Information yang ada 1.5 trillion barrel of oil reserve. Banyak 1.5 billion. Katanya 47 tahun lagi baru habis di seluruh dunia tu. Ya. So biograf tu madah tahun tu diambil tahun 2010, 10 tahun yang lepas. Yang madah bila tahun 2035 minyak dan gas masih lagi used as the primary fuel in the world. Nak renewable dia semua lambat. 2020 dunia berubah. British Petroleum Energy Outlook madah sekiranya business as usual. Saya dah bertukar, kita masih work as it is. Minyak dan gas masih lagi akan digunakan untuk masa hadapan. Kalaupun kita madah sedar dalam masa 30 tahun masih lagi oil and gas kita akan and then kita kerana teknologi tu mungkin kita boleh cerita sikit hal tu. Oleh kerana teknologi bertukar, inovasi bertambah. Nak market minyak yang seeda, kita tahu apa ni jadi ada. Kena mungkin komputernya market si kuat, komputer kini tu lagi canggih. Orang pun fikiran lah berubah dan sebagainya. So cabarannya, as long as there is demand, there will be supply of oil and gas. So jangan saya tak dalam industri. So saya
bias lah belah. So jangan takutlah. Yang akan orang kita dengan ada kereta guna elektrik apa sekali mungkin Petronas si Papa lagi ada biodiesel lah macam ni ya. Mungkin boleh sikit. Kita ambil daripada segi tenaga yang perlu untuk produce energy. Contohnya kan bateri untuk renewable dan sebagainya, you need bateri ya. Berapa berat kereta ya dengan bateri kita perlu. Kini tu bateri boleh 300 km aja. Kita dari Kuching ke Miri mun saya ada charging ya. Setengah raya aja kita habis. Tapi minyak dan gas kini tu masih kita berhenti dekat Sebuyo, berhenti dekat Serikir, boleh kita ngisi minyak lagi. So dia akan insya-Allah akan bertukar ya. The world will go towards renewable. Tapi bila 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun ya. So itu masih harapan lah. Stesen nak cas bateri pun susah ni ada walaupun di Kuala Lumpur misalnya. Betul. Banyak. Betul. Si banyak sebenarnya. Okey, tapi walaupun kita tu sebenarnya dah pergi second segment, banyak kita mau kongsikan. Untuk makluman kelak kita akan bertanya sikit dengan Encik Iskandar tentang prospek ataupun industri minyak dan gas di Sarawak tu. Tadi kelakar 47 tahun tinggal banyaklah yang pun statistik dia cuma di Sarawak gini. So after this kita akan bercakap lagi tentangnya. Kita kembali selepas ini. Kita kembali dalam channel Randau, masih lagi kelakar pasal minyak dan gas bersama Encik Iskandar dan juga Prof Awang tu. Okey, jadi soalan seterusnya seperti mana kami pada tadi berkaitan tentang prospek industri minyak dan gas yang ada di Sarawak. Pastinya orang Sarawak ingin tahu macam ni prospek tu di Sarawak. Teruskan. Silakan Encik Iskandar. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, Sarawak tu dah lebih 120 tahun ya, industri minyak ada di Sarawak dan tetapi industri kita lebih kepada upstream ya. Kita sebenarnya kurang dari segi downstream yang mungkin kita boleh usahakan. Tetapi saya nak share yang kita upstream tu ya, orang selalu nanya Sarawak tu ada gig ke sip minyak. Okey. Ya soalan yang cepu mas. Sarawak ada minyak lagi. Ada minyak lagi. Saya share yang kita tu Petronas baru minggu lepas tok dari Petronas Malaysian Bid Review 2021 yang ngesu dengan seluruh dunia mengapa oil and gas industry di Malaysia dan khususnya di Sarawak bagi kita masih lagi kata orang ada potensi. Mungkin tak nangga tok 3.3 billion barrel of oil equivalent. Tok lah 3.3 billion barrel minyak dari Sarawak yang telah kita keluarkan selama tu 3 bilion sudah kita usahakan sudah dikeluarkan. Equivalent berapa bilion ni? Equivalent berapa nilai di segi ringgit Malaysia? Kalau kita nak nilaikan berapa bilion ya dalam ringgit Malaysia? Satu barrel kiralah RM50 ya, $50. So $100 lah ambil senang. Kali tak 3.3 bilion ya. Wow. Banyak. Berapa trilion lah memang trilion lah. Tok 120 tahun yang lalu lah Tok. Udah keluar. Okay. Tapi dia tak tahu 41 billion barrel equivalent undiscovered petroleum industry initially in place. Di Sarawak tu ada 41 billion barrel equivalent. Banyak kita baru 3.3 di usaha kita. Berapa persen baru diusahakan? Berapa peratus baru diusahakan? Sekejap, ada dua gate number 41 tok dalam bidang oil and gas tok kiranya ada unrisked. Unrisked berarti ambil pensel cucok-cucok ada 41. Kita pergi graf sikit tok lagi. Yang ada di Sarawak ada 11 billion barrel yet to find. Yet to find tu berarti sudah di analisanya, dah diceknya, tengoknya kiri kanan. Sebenarnya ada 11 billion barrel lagi boleh dikeluarkan. So saya mau pakai 41 sama ke 3.3 dengan 11. Ada 3 kali ganda lagi minyak belum ada dikeluarkan. Banyak ke sih? Banyak kira. Memang
ngambil berapa puluh tahun untuk ngeluar ya? Ya terpulang. This is where the industri kita lah. Kita mau merancakkan industri kita kah? Kita mau rancak kah? Ya terpulang kepada yang berkuasa. Ya. Okey. So isunya potensi ya lagi banyak. Ya aja. Cukup kita ya. Jadi boleh kita analisa dari yang seni kita nak pergi. Okey, tapi kepada penonton jangan risaulah nak cari menantu tu, ada penantu kerja oil and gas tu masih boleh lagi lah. Masih boleh. Okey. Prof, lagi apa mau tanya tu? Last segment tu, Prof. Anything? Ada kawan ni kerja dekat offshore, dekat Miri ya. 2 minggunya boleh dapat gaji 40,000. Saya zaman sebelum COVID, zaman sebelum tu lagi besar gaji. Ya terlalu basic. Jadi untuk nasihat Cik Abang Iskandar kepada anak muda yang berminat untuk mencuri bidang tu, apa nasihat kita? Ya macam tu. Kita cerita tadi bidang oil and gas tu luas ya. Kita cerita upstream, midstream, downstream. Tapi kita jangan lupa ada satu lagi sektor dipanggil services. Ya. So yang kita boleh kalau kita nak masuk dalamnya services tu jadi welder ya, tukang masang tiang dan sebagainya. Tapi Profesor tepat tadi, walaupun gaji mahal tetapi risikonya pun tinggi. Betul. Jadi jangan orang pada kita imagine kita bawa ratus batu di luar di tengah platform, kita ada orang seorang-seorang atok-atok sia tengah malam. Anything happen gini, meletup benda ya, angus benda ya. So ialah risikonya. Dan juga industri minyak tu kita cerita tadi adalah industri yang perlu investment yang tinggi. Ya, kemahiran yang besar. So memanglah orang pilihan aja kata orang boleh. Pilihan bukan apa, bukan kepandaian aja, keberanian mau ada sia ya. Kena siapa sanggup kata orang putus jari kah dan sebagainya. Walaupun safety tinggi. Pernah tak langgar dalam movie nak benda yang meletup dan sebagainya kan. So risikonya tinggilah. Ya. Jadi apa harapan kita untuk industri minyak dan gas di Sarawak tu? Cepat lagi jawab. Profesor mesti nanya soalan cepu mas ya. Macam tu lah. Orang mesti tahu apa harapan kita. Macam kita ada pengalaman, Cik Iskandar, maybe kita boleh jelaskan sikit lah tentang harapan di Sarawak tu. Betul. Macam tu je. Harapannya sama kita semua orang Sarawak. Harapan kita setinggi gunung atau orang besar harapan kita untuk industri oil and gas kita. Sudah tentu kan. Tapi saya pernah melihat dengan mata saya sendirilah. Contohnya di Afrika, di Venezuela, ya, negeri yang banyak minyak kucak kacir, di Iran, di Iraq, di Libya contohnya. Bukan saja tekanan dari dalam, tekanan dari luar, ya, macam-macam orang. Jadi harapan saya pada di Sarawak tu, industri Sarawak minyak dan gas, tolonglah serahkan pada yang mahir, serahkan kepada yang faham dengan Datuk dan socially responsible, yang bertanggungjawab. Ya. It must be a collective effort dan kita mesti melihat industri itu sebagai integrated, bukan dari sudut sahaja. Dan apa yang perlu untuk Sarawak? Saya sarankan satu aja. Kita need a comprehensive master plan. Master plan. Hala tuju kita ke mana? Ya, kita mesti mau malah dulu. So, saranan saya beserta harapan saya, kita work on having a integrated oil and gas master plan. Okey. Jadi jelaslah kita dah kelakar tentang pengalaman Cik Iskandar macam ninya berkecimpung dalam bidang tu. Kita pun dah melihat juga macam mana cabaran dalam industri minyak dan gas tu. Dan dari segi golongan muda yang ingin menceburi bidang tu sebenarnya bukan mudah tetapi masih boleh diambil sebagai satu peluang sebenarnya. Tadi walaupun ada risiko-risiko tertentu tetapi yang sebenarnya kalau kita minat semuanya kita boleh bola. Okey, jadi apapun saya nak ucapkan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada Encik Abang Iskandar atas perkongsian pada hari ini dan kita sudah berada di akhir rancangan. Dah sekejap saja, lama sudah itu. Okey. Baru nak panas kata orang tu. Panas betul. Sebab kata Prof, Oti Syahdir belum habis lagi. Misalnya bulan Ramadan lah. Okey. Jadi terima kasih juga atas perkongsian hari ini. Jadi
Saya harapkan teruskan menonton rancangan Randau pada semua penonton Randau dan terimalah apa yang kami ceritakan ini, bagi peluang ataupun perkongsian ini menjadi satu panduan untuk kita menggalakkan anak-anak muda kita bekerja dalam bidang oil and gas dan juga mengambil peluang ini untuk menyebarkan maklumat-maklumat tentang oil and gas, industri oil and gas di Malaysia, di Sarawak khususnya. Sebenarnya banyak lagi yang kita belum terokai, jadi jangan risau. Okey, hingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Rancangan Randau teruskan 8:30 malam setiap hari Khamis. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.